Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Pada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada petang ini ya, kita seperti mana biasa kita sama-sama insya-Allah akan mempelajari ya kitab Essential of Arabic Grammar yang tuan-tuan dan puan-puan sudah photostat. Dan hari ini kita masuk subjek baru, muka surat yang ke-29. Ya, kalau ada buku sila buka muka surat yang ke-29 ya. Dan insya-Allah kita share, Ustaz kejap, Ustaz akan share muka surat yang ke-29 ya. Kita buka dulu. Di bawah tajuk The I'rab of Noun ya. The I'rab of Noun. Muka surat yang ke-27. Jadi tuan-tuan boleh baca dulu ya sebelum kita panggil, tengok lebih detail. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabul isim ya. I'rab ada hamzah di bawah, tapi al-isim tidak ada hamzah, cuma tetap dibaca dengan baris bawah. Ya. Jadi kita baca dia sebagai i'rabul isim 29 ya, muka surat 29. Okey. Jadi Ustaz dah buka ya. Tajuk dia susah sikit ya. Ustaz-ustaz yang belajar bahasa Arab pun akan sebut salah biasanya. Dengar baik-baik ya, Ustaz sebut bukan i'rabul isim, bukan i'rabul isim ya. Bunyi dia i'rabul isim. I'rabul isim. Seolah-olah alif lam tu tak ada ya. I'rabul isim ya. Cuba sebut. Cuba Hajar Mazidah sebut. I'rabul isim. Jangan bunyi. I'rabul isim. I'rabul isim. Oh, i'rabul isim. Salah Ustaz, salah ya. Sebab tu Ustaz kata perempuan tak Ustaz test saja nak tengok tuan-tuan pay attention ke tidak ya. Dengar baik-baik. I'rabul isim. Kan Ustaz sebut tadi, ustaz-ustaz belajar negara Arab pun salah sebut. Ya, jadi bukan i'rabul isim. Alif lam tu tak bunyi. Tengok baru je Ustaz sebut alif lam tak bunyi. Dah bunyi kembali. Bunyi lam saja bunyi dah. Lam saja. I'rabul isim. I'rabul isim. Betul. Perempuan Ustaz tak dengar Ustaz sebut ke? Boleh dengar baik tak Ustaz punya suara? Sebab takut. Dengar Ustaz, baik-baik. Okay. Dengar. Dengar. Okey, jadi sekali lagi. Okey, mute. Alif lam tu memang ada, tetapi dia tak bunyi alif lam ya. Itulah ya. Ini bunyi bahasa Arab i'rabul isim. Sebab di bawah hamzah alif tu tidak ada hamzah. Berbeza dengan i'rab. I'rab ni cuba tengok tuan-tuan, i'rab. Perkataan i'rab pada alif tu ada hamzah di bawah. Ni yang Ustaz highlight biru ni ya. Jadi ada hamzah di bawah. Jadi bila ada hamzah dia bunyilah dia bunyi i'rab ya, i'rab. Tapi kalau alisim dia tak ada ya. Kalau kita nak bunyikan alif lam, alisim ya. Seolah-olah tak ada alif kat situ, sedangkan alif ada ya. Alisim bunyi dia ya. Alisim. Jadi i'rabul isim ya. Jadi i'rabul tak boleh, tak ada alif lam. I'rabul isim, macam lam aja yang tinggal. Alif ni tak ada. Yang ada ialah lam saja, bunyi dia. Tulis tetap alif lam. Boleh ya? Tuan-tuan boleh faham?
Allah. Okey, Tapi okey, Mama Ustaz. nak tanya, Okey, faham. Ustaz, Ya, silakan. apa ni, yang sin tu macam ada sabdu ya Ustaz, lisim. Tak, pasal kita wakaf. Kalau tak wakaf, i'rabul ismi. Jadi tak ada sabdu. Cuma sebab bunyi dia, lam sin mim tu, alisim. I'rabul isim. Ya, i'rabul isim. Oh. Sem. Pasal Okey, wakaf. Tapi Okey, kalau okey. kita bunyikan, kalau kita wasal i'rabul ismi, kita tak nak sebut macam orang tu sebut silaturrahim, kan, silaturrahim, rahim. Ya, pasal mim tu baris bawah. Ya. Jadi bila kita wakaf, macam bunyi ada syaddah, tak ada syaddah. I'rabul isim, ya, i'rabul isim, tak ada syaddah. Ya, cuma sebab nak masukkan mim tu, ya. Jadi Okey, i'rab, ya. Okey, i'rab, ya, isim apa? Isim adalah noun. Jadi bila kita sebut tanpa alif lam, bunyinya isim saja. Ya, ismun, ya, ismun ataupun ism. Ini tahu kan sebab apa alisim ni dibariskan bawah, tahu kan? Kak Mariatun, apa sebab kita tak baca i'rabul ismu? Pasal apa tak sebut ismu? Pasal apa sebut ismi? Pasal apa? Alif lam. sebab ada lilam Ustaz. Ada kaitan, tak ada kena mengena alif lam tu. Tuan-tuan akan mengulang benda yang sama lagi. Allahu Akbar. Jawapan minggu lepas pun sama juga. Sebab ada alif lam, sebab dia noun, sebab dia tak ada kena mengena, tuan-tuan. Dia tak ada kena mengena. Dah kenal. Ya. Oh, sebab ada ba tu ke Ustaz? Ba. Mana ada ba? Kat mana ba? Ba tu i'rabu bu. Ini satu noun, ni bukan preposition. Mudah. Second noun. Second noun. Compound noun. Compound noun. Dia ni i'rabul isim ni dia dua isim. It's a combination of two nouns. Bila dia combine two noun, dia jadi compound noun. Bila compound noun, the second isim must always baris bawah. Second isim. Sebab tu tak boleh baca alismu, alisma. Dia baca alismi. Pasal dia second isim. First one i'rabu. Pasal tu kita baca i'rabu. Sebab original baris adalah dhammah. Hari ni nak cerita pasal benda ni lah, tuan-tuan. Ya, baru kita tahu dalam Quran tu sebab apa. Ya, sebab bila Ustaz cerita ayat-ayat Quran tu, sebahagian tuan-tuan nampak macam kurang faham. Jadi hari ni insya-Allah kita cuba bagi faham, ya. Okey, ini tajuk dia. I'rab. The i'rab of words, is a peculiar characteristic of Arabic language. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya i'rab ni bahasa lain tak ada. Ya, ini adalah peculiar characteristic. Ya, ini karakteristik yang satu-satunya ada dalam bahasa Arab, dalam bahasa lain tak ada. Which doesn't have an equivalent in English. Dia tak ada persamaan dalam bahasa orang putih. Ya. Therefore, it requires particular attention. Jadi tuan-tuan, today I need your particular attention to grasp the subject. Sebab dia susah sikit. Ya, susah sikit. Dia tak susah banyak, susah sikit. The Arabic noun, isim tu, changes its original form. Ya, original form dia apa? Original form ni inilah i'rabu, dhammah ni. Original form, ya. Original form must always dhammah ataupun tanwin dhammah, ya. Okey, ya. Or the case ending. Jadi ending dia ni, macam contoh Allahu kan? Allahu. Pasal apa Allahu? Pasal original form dia memang Allahu. Ya, kita tengok nasyid, ya. Nasyid Raihan. Allahu, Allahu, Allahu. Pasal apa baca Allahu? That is the original form. Ya, itu baris asal dia. Jadi kita tak boleh kata Allaha, Allaha salah. Ya, Allahi, Allahi lagi salah. Allahu. Ya, it's always Allahu. Ya, kecuali ada sebab. Ini yang kita akan cerita ni. Jadi Allahu tu being the original form in nominative case. Maknanya kalau dia subjek, nominatif ni kalau dia subjek. Subjek dekat mana duduk? Di awal ayat. At the beginning of the sentence, Allahu. Kalau dia jadi dua, maknanya pelaku, Allahu juga. Itu yang kita panggil nominatif selama ni. Ya, Arab panggil halatul rafa'. Dia panggil rafa'. Tak apa, tuan-tuan tak hafal Arab ni tak apa. Yang penting tuan-tuan tahu dia nominatif. Nominatif biasa dua je. Ya, sama ada dia subjek, dia jadi subjek ataupun dia dua pelaku. Sebab tu kita sebut Allahu. That is the original form. Ya, tuan-tuan kena fahamkan yang tu. Okey, kita bergerak kepada Allah pula. Tadi Allahu, ni Ustaz highlight ni Allahu.
Sekarang Ustaz highlight pula Allah. Allah. Berubah tak baris? Berubah. Allahu dhammah. Allah fathah. Ya. Jadi from Allahu, it may change to Allah accusative. Ni accusative pula. Tadi nominatif kan? Ni accusative. Pasal apa? Kalau dia jadi subjek, dia jadi objek. Tadi subjek, sekarang objek. Ya. Kita panggil dalam bahasa Arab, kita panggil nasab. Ya, nasab. Tak apa, nama ni tak penting tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan faham konsep dia. Kadang-kadang, ya, Allah, kadang-kadang Allahi. Ya, Allah ini macam tadilah alismi. Pasal apa? Ya, sebab dia berada dalam genitive case, dalam keadaan genitive. Kalau yang Allahu nominatif, Allah accusative, Allahi genitive. Ya, Arab ni panggil jar. Ya, itu kalau ada alif lam. Kita ambil contoh pula, ya, Muhammadun pula. Pasal apa Muhammadun? Being the original form. Ya. Tetapi kalau dia, maknanya dia nominatif ni, Muhammadun. Kalau dia accusative, Muhammadan. Kalau dia genitive, Muhammadin. Maknanya kita dah bagi contoh isim, ya, noun yang ada alif lam dan noun yang tak ada alif lam tapi ada tanwin. Sebab every single noun sama ada, ya, mute kan, sama ada alif lam di awal ataupun tanwin, ya, di akhir. Ya, Prawaraga tak perasan tak mute tu. Okey, ya. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Allahu, Allah, Allahi. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya, okey tak? Ya. Kak Mazidah okey, ya? Dapat tak 3 bentuk tadi? Sorry Ustaz, sebenarnya saya bukan perempuan nak beranak, saya tengah pegang cucu dia tengah makan. Tak apa Ustaz, continue je. Tak, sebab nak tanya faham ke tak faham. Kalau tak faham Ustaz kena ulang. Tak apa. Saya faham Ustaz, tak apa. Nanti saya boleh dengar. I'm doing 2 things at the same time. Tak apa Ustaz. Ya, orang lain, ya. Haji Asy'ari boleh faham Haji? Yang 3 bentuk tadi, ya. Allahu, ya. Boleh. Okay. Boleh. Apa ni orang lain, ya, silakan. Ada soalan apa kat sini? Second noun, ya. Apa second noun, betul, ya. Sebab dia second noun jadi balik bawa tadilah soalan tadi, ya. Jadi sekarang dia ada 3 bentuk lah, ya. Ini kita panggil apa ni? Allahu, Allah, Allahi ni kita panggil noun apa ni? Noun jenis apa ni, tuan-tuan? Yang Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin ni, ya. Dia boleh dia apa? Normal noun. Ya, ciri normal noun apa yang pertama? Kalau dia normal noun maknanya dia boleh apa? Prawaraga. Tanwin. Ada 3 Tanwin bentuk. Dan guna alif lam. Ha, Guna tanwin. bukan tu. Memanglah Ada dia 3 alif lam bentuk? dengan tanwin tu. Dah ada. Boleh 3 cara. Boleh baca Baca cara. boleh 3 cara. 3 cara. Ya, tuan-tuan kadang-kadang jawab benda yang dia memang dia, kan? Macam contoh kita kata, pasal apa panggil ustaz? Sebab dia lelaki, ya. Lelaki tu memang tak ada isu lah. Ya. Saya Pasal nak apa kita cakap panggil? tanwin kasrah, tanwin domah dan tanwin fathah dan tanwin domah, tanwin fathah dan tanwin kasrah Okey. di hujung. Ataupun mudah. awalnya alif lam. Cara mudah nak jawab senang je. Ya, caranya boleh baca 3 cara. Lagi senang jawapan. Dapat A+. Ya, dah boleh baca 3 cara. Sama ada dia ada alif lam ataupun tanwin, dia boleh baca 3 cara. Itu jawapan yang solid punya. Ya, short, ya, sharp and A+. Ya, jadi tuan-tuan, dia punya jawapan ialah bukan kerana ada alif lam, bukan kerana ada tanwin, sebab alif lam dan tanwin itu memang ciri-ciri yang ada pada noun. Itu the original characteristic of noun. Tapi mengapa kita kata dia normal noun? Kerana boleh baca 3 cara. Dengan tadi apa Prof Raga jawab apa? Ya, boleh baca tanwin domah Muhammadun, tanwin fathah, ya, Muhammadan, tanwin kasrah Muhammadin. Itu kalau dia tanwin, tak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lam, Allahu, Allah, Allahi. Sebab apa kita panggil dia normal noun? Boleh baca 3 cara. Senang.
Mana kalau tak boleh baca 3 cara, dia bukan normal. Dia abnormal. Contoh ingat ya. Okey. Tulis betul besar kat situ. Normal noun boleh baca 3 cara. Sama ada dia noun yang ada alif lam ataupun ada tanwin. Ya. Tapi kalau tak boleh baca 3 cara, biasa kita kategorikan abnormal noun. Boleh ya? Okey, kita ambil contoh. Dalam kalimah syahadah, ya, asyahadah. Syahadah ya, dalam kalimah syahadah ya, the first part kalimah syahadah ni ada 2 ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pergi satu-satu. Ya. Masalah buku ni sebab dia tulis dalam bentuk macam itulah ya. Patutnya kalau dia buat dalam bentuk gambar rajah lebih bagus. Ya, jadi boleh nampak. Ya, kalau macam ini susah sikit sebab dia berkumpul, tapi tak apalah. Sebab ini buku yang available, yang ada PDF format ya. Jadi sebab tu saya share dengan tuan-tuan. Ya. Buku-buku lain yang bagus ada tapi tak ada PDF form. Jadi kita tak boleh nak share. Tuan-tuan nak kena beli pula. Buku-buku ni imported. Ya, jadi nak menunggu dia datang semua tu lambatlah ya. Kita ambil yang ada je. Okey, untuk la ilaha illallah, tengok baik-baik ya. Ingat tak tadi dia suruh kita buat apa hari ni? Kena ada particular attention. Ya, jadi kalau pegang cucu sambil makan tu tak dapatlah particular attention. Ya, tapi tak apalah. Tadi Kak Majidah kata dia akan dengar balik. Okey, tak apa, kita bagi dia excuse pada hari ni ya. Okey, balik pada la ilaha illallah. Cuba tengok perkataan Allah ya. Allah ni Allahu. Allahu maknanya dia apa ni? Dalam keadaan apa tu? Apa keadaan dia? Nominatif, accusatif, genitif. Mesti nominatif. Ya, mesti nominatif ya. Jadi Allahu. Ya, where Allahu is the original form in nominative case. Nominative case tu maknanya nominative punya condition. Case di situ makna condition, keadaan dia. Keadaan dia nominatif. Domah lah ya. And the second part ya. Kalau first part tadi la ilaha illallah, second part is Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammadun Rasulullah. Ya, cuma kita selalu sambung Muhammadur Rasulullah sebab dia ya, sebab dia tanwin bertemu dengan ra. Muhammadur Rasulullah. Boleh. Jadi cuba tengok Allah ni baris kasrah. Ya, Allahi. Ya, where Allahi is in the genitive case. Pasal apa Allahi itu dibaca baris bawah? Ya, apa sebab baris bawah? Ya. Apa ni Tan Sri Hasmah? Apa sebab Allahi? Sebab compound noun Muhammad dengan Rasul. Compound noun yang mana? Yang mana first noun dia? First noun Muhammad. Mana Muhammad berapa? Okey, Muhammad bukan first noun. Oh, Rasul Rasul. Rasul. Rasul Dia first noun. First noun, second noun dia mesti. Oh, ni subjek. Ini subjek ya, Muhammad. Dia mesti next to each other. Jadi kalau Muhammadun dengan Allah tak boleh lah sebab dia ada tengah-tengah ni. Jadi dia ada buffer. Dia tak boleh ada buffer. Okey. So Rasul Jadi, satu noun, Allah satu noun. Okey. So since Allah is the second noun, maka barisnya Allah. Allahi. Boleh faham ya? Okey, cantik. Where Allahi is in the genitive case. Jadi kalau dia baris bawah genitive. Ya, tadi kalau dia baris domah dia nominatif. Ada satu lagi. While in the verse innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini bukan syahadah lah. Syahadah tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ini ayat lain. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuba tengok innallaha. Allaha. Ya, tadi Allahi, Rasulullahi. Ini la ilaha illallahu. Ya, bezalah. Allahu nominatif, Allahi genitif. Innallaha, Allaha dia apa dia? Accusatif. Ya, jadi innallaha. Tak boleh baca innallahu, tak boleh. Innallahi tak boleh. Ya, kerana kita tahu bahawasanya mana-mana noun yang datang selepas inna. Ya, inna. Ingat tak inna ni kategori apa? Kalau dia bukan noun, dia verb ke? Bukan verb. Selain daripada verb, apa satu lagi? Noun, verb dengan satu lagi? Partikel. Partikel. Ya. Jadi inna tu partikel. Partikel maknanya dia bukan noun dan dia bukan apa? Dia bukan verb. Dia adalah partikel. Other than noun and verb adalah partikel. Ya, okey. Jadi oleh kerana inna ni partikel, ya, dan partikel bila dia masuk di depan Allah, inna dia mendahului Allah tu,
maka Allah itu punya baris berubah menjadi fathah. Innallaha. Ya, yang ini kita panggil akuzatif. Boleh ya? Jadi itulah ya, dia punya cerita untuk Allahu, Allaha, Allahi. Sekarang similarly in the first part of the syahadah, the noun Muhammadun pula. Kita tengok ya. Ni first part of the syahadah ni tadi ya. Kita tengok perkataan apa second part ni ya. Jadi second part of the syahadah is Muhammadun. Ya, jadi Muhammadun. Jadi bukan first part ni, betul kan? Bukan first part, second part of the syahadah. Sebab syahadah yang pertama, tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tu first part. Second partnya, Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Second part lah tu. Jadi jangan kata first part, salah. Ya, jadi tolong tukar dekat buku masing-masing. Muka surat 29 ya. Ya, second part. Ya, second part. Okey, kita tengok second part ya. Jadi bila kita cerita tentang second part ya, second part ni of the syahadah, the noun Muhammadun, bunyi pun Muhammadun is in the original form. Sebab dia nominatif. But in Allahumma salli ala Muhammadin, ini kita selawat. Allahumma salli ala Muhammadin ya. Allahumma salli ala ya. Salli, berselawatlah ya. Ataupun kalau Allah Subhanahu Wa Taala, mana Allah mendoakanlah, Allah mengangkat darjat ya. Kalau manusia, makna selawat tu kita selawatlah Allahumma salli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Kalau malaikat, makna selawat bagi malaikat ialah mendoakan. Kalau bagi Allah, mengangkat darjat ya. Mengangkat darjat sebab Nabi SAW tak ada dosa, dia maksum. Ya, jadi kalau Allah mendoakan apa lagi ya, tak perlu mendoakan, Allah angkat je darjat. Ya, macam kita, kalau kita punya dosa dah tak ada, maka kalau kita buat benda baik lagi, dia menaikkan darjat kita. Ya, kalau kita ada dosa, amalan-amalan kita tu akan menghapuskan dosa. Ya, dia menjadi kafarah. Macam sembahyang fardu kan, ya, berjamaah. Ya, especially lelaki lah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Perempuan pun samalah. Ya, cuma apa kita panggil, lelaki ada tuntutan ke masjid surau ya. Kalau orang perempuan di rumah pun tak apa, tapi make sure berjamaah, jangan sembahyang sendirilah, itu dalam fiqh ya. Jadi bila kita sembahyang berjamaah tu, dia akan menggugurkan sebahagian dosa-dosa kita ya. Pasal apa tak naik darjat kita ya? Pasal dosa banyak lagi. Jadi bila dah dosa tak ada, apa jadi? Dinaikkan. Sebab tu bila Allah berselawat atas Nabi, maknanya Allah mengangkat darjat Nabi SAW. Ni bab akidah tuan-tuan. Tapi walaupun subjek kita bahasa Arab, Ustaz kena masukkan akidah supaya tuan-tuan faham. Ya. Sebab itu tuan-tuan, belajar bahasa Arab tak boleh belajar. Patutnya ya, belajar bahasa Arab tak boleh belajar pada orang kafir. Ya, tuan-tuan mungkin terkejut, ada ke orang belajar bahasa Arab pada orang kafir? Ada lah tuan-tuan. Kat mana ni belajar bahasa Arab daripada orang kafir ni? Kat mana? Kat mana Haji? Kat mana Kak Mariatun? Belajar bahasa Arab daripada orang kafir. Kat mana tu? YouTube. Tak, YouTube tu tak ada hal lah ya. YouTube tu memanglah. Tapi ada tak ustaz-ustaz belajar bahasa Arab daripada orang kafir? Ada tak? Dekat universiti di barat. Yalah ya. Pergi UK, pergi US kan ya. Kalau kita belajar education ke, belajar apa ke ya. Nak belajar teaching methodology ya, tu mungkin boleh lah sebab mereka ada pengalaman belajar bahasa Arab ya, mengajar bahasa Arab untuk orang asing. Sebab yang mengajar tu sometimes orang Lebanon, Arab ya, Lebanon ya, Egyptian, tapi dia Kristian. Ya, kalau Kristian mana kafir ya, sebab yang Muslim hanya orang Islam saja. Jadi kalau boleh jangan belajar daripada orang bukan Islam ya. Kerana apa? Kerana bila kita belajar bahasa Arab, especially Quranic Arabic, dia melibatkan ayat Quran, hadis Nabi ya. Jadi sedangkan dia bukan Muslim, macam mana kita boleh percaya pada dia? Tak boleh. Tapi kalau setakat teaching metodologi, tak ada hal ya. Para ulama kata, tapi kalau ada orang Islam yang mengajar, ambil orang Islam lah ya. Tak pergi UK, tak pergi US pun tak apalah tuan-tuan ya. Belajar kat UIA je, belajar kat UM je, tak apa. Kerana apa ya? Kerana kita tak nak berhadapan dengan mereka ni ya. Pasal suka tak suka ya, kita terpaksa berharap mereka luluskan kita ya. Kita terpaksa berharap mereka yang approve kita punya dissertation ya, masters atau PhD. Itulah masalah dia tu.
Okey ya, itu cerita dia. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Kita dah sebut tadi, ini Muhammadun pula. Allahumma salli ala Muhammadin. Muhammadin ni dia normal noun, boleh baca 3 cara. Cuba tengok baris dia, Muhammadin. Sebab apa kita baca Muhammadin? Yang pertama, ya, dia apa case tu? Ya, nominatif, genitif, ya. Apa case dia? Genetik. Genitif. Ya, tuan-tuan jangan campur. Bila kita tanya apa case, tuan-tuan jangan campur majrur, huruf jar, jangan macam tu tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kena faham, dalam kelas kita sebahagiannya tak ada background bahasa Arab. Ya, jadi jangan peningkan kawan-kawan kita. Ya, kita guna apa yang buku ni pakai. Ya, jadi buku ni banyak guna nominatif, kita guna istilah tu. Ya, tuan-tuan pun tak rugi. Ya, sebab tuan-tuan boleh dapat yang majrur, mansub, ya, marfu, halatul rafa, majrur dan sebagainya itu tuan-tuan dapat daripada kelas-kelas lain yang tuan-tuan hadir. Ya, jadi kelas ni kita raikan kawan-kawan yang tak ada background. Ya, yang kebanyakannya guna English. Jadi kita kena raikanlah. Ya, jangan peningkan kawan-kawan kita. Itu satu nasihat ikhlas daripada ustaz. Ya, tuan-tuan kena bantu kawan-kawan kita yang lain. Tidak nanti kesian dia. Ya, dia kata apa ni ustaz, ya. Okey ya. Jadi Allahumma salli ala Muhammadin, apa dia punya case dia tuan-tuan? Genetif. Okey, kita tahu dia genetif. Dia bukan nominatif, dia bukan akuzatif. Apa sebab dibaca genetif Muhammadin? Apa sebab Muhammadin? Kerana Allah. Dia lepas partikel Allah. Partikel Allah. Kerana ada Lepas partikel partikel. Allah depan tu. Partikel Allah ni kita panggil partikel apa ni? Ja. Preposition. Preposition, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan jangan campur. Tuan-tuan, kita guna English, ya. Preposition, tuan-tuan. Ya, jadi preposition. Kalau Ustaz nak pergi detail nanti tuan-tuan kata ja, Ustaz kata bukan, nanti tuan-tuan kata, sebab bila kita sebut ja tu dia ada pendetailan dia tuan-tuan, ya. Sebab kita tak boleh hentam semua ja tak tuan-tuan. Cannot. Ya, you cannot say atau you cannot do that tuan-tuan. Macam partikel. Partikel ni ada berbelah-belah partikel. So ala ni dia masuk ya partikel preposition. Dan dia 9 aja tuan-tuan. Ada 9 aja partikel preposition, ya. Ala is one of them. Tuan-tuan jangan campurkan dengan wow, dengan summa, ya. Sebab wow dan summa pun dia partikel juga. Ya, tapi dia sentence connector. Ya, jadi tuan-tuan kena bezakan. Jadi bukan semuanya jar. Ya, jadi dia adalah partikel tapi jenis preposition. Dan bila dia preposition, dia bagi kesan tak kepada noun dia? Kesannya noun tu kena baris bawah Muhammadin. Ya, genitif. Okey, ya. Jadi the noun Muhammadin is in genitive form, ya. Jadi kita tahu dah ni ala Muhammadin, ya. Kalau ila pun ila Muhammadin. Kalau katalah ya ada ila. Kalau bi pun sama, bi Muhammadin. Ada 9 semua. Ya. Tetapi dalam ayat lain, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni syahadah. Ya, asyhadu anna. Tadi kita jumpa inna. Inna tuan-tuan, bagi perhatian. Ya. Inna dengan anna, dua-dua partikel. Inna, ya, inna maknanya sesungguhnya. Kalau anna bahawasanya. Ini terjemahan biasalah. Ya, jadi inna sesungguhnya dengan anna bahawasanya, dua-dua tu untuk tujuan dia untuk emphasize. Ya, untuk emphasize. Ya, nak menunjukkan kesungguhan. Sesungguhnya Allah, ya, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inna. Apa beza inna dengan anna? Dua-dua partikel. Dua-dua untuk emphasis. Ya, maknanya for the purpose of emphasis, ya, emphasis purposes. Maknanya untuk emphasize lah. Ya, macam Ustaz sebut emphasize dengan emphasis kan. Tuan-tuan jangan tertukar pula, ya, emphasis noun, verbal noun. Emphasize verb. Ya, jadi kita kadang tak peduli sangat, tak boleh tuan-tuan. Bila kita belajar bahasa English ke, Arabic ke, Malay ke, tuan-tuan kena bezakan dia punya bentuk-bentuk dia. Ya, pasal apa Ustaz kadang-kadang cakap emphasis, kadang emphasize. Tengoklah. Kalau kita guna sebagai verb, emphasize. Kalau guna sebagai verbal noun, emphasis. Ya, jadi for emphasis, ya, emphasis, ya, untuk penegasan. Cuba tengok inna, partikel, emphasis. Ya, apa kita panggil anna sama, ya. Agaknya apa yang membezakan bila nak guna inna, bila nak guna anna? Cuba tengok.
Inna bila nak guna inna? Ketika inna. Awal. At the beginning of the sentence. Ya, awal ayat. Tapi kalau anna Di tengah. dia di tengah. Nampak bezanya tuan-tuan ya. Jadi kita tak boleh kata asyhadu inna, tak boleh. Asyhadu anna. Tapi kalau di awal innallah, boleh tak kata annallah? Tak boleh. Kalau anna tu dia mesti sambung kepada ayat lain. Ya, itu cerita dia. Jadi dua-dua dia punya function sama. Inna pun untuk penegasan, ya, untuk emphasize. Anna pun untuk emphasize. Cuma kedudukan dia dalam ayat. Inna always di awal ayat. Anna di tengah-tengah ayat. Itu je beza dia. Ya, jadi kalau inna Allah. Kalau anna Muhammadan. Ya, sama je tuan-tuan. Ya, jadi pasal apa Muhammadan? Pasal tak ada alif lam. Pasal itulah dia tanwin fathah. Allah pasal apa tak ada tanwin? Pasal dia ada alif lam. Ya, sentiasa alif lam atau tanwin. Tanwin atau alif lam. Tak ada beza tuan-tuan. Ya, yang berbezanya ialah dia nominatif ke, akuzatif ke ataupun genitif. Bagi tuan-tuan yang mungkin baru join ataupun belum mahir, tuan-tuan kena mahirkanlah. Dia 3 ya, nominatif ya. Sekejap lagi kita akan tengok lebih detail. Nominatif ya, kemudian kita ada akuzatif. Ni akuzatif dan kita ada genitif. Satu lagi genitif. Ya. Nominatif dhammah. Akuzatif fathah. Ya, tu tanda dia. Genitif kasrah. Ya. Jangan kata kasrah tu genitif dah. Ya, dia punya tanda dia, baris dia, ya. Jadi kalau asyhadu anna Muhammadan, betul lah pasal dia datang selepas partikel anna. It is in the accusative. Ya, sama juga tuan-tuan. Okey ya, kalau ustaz boleh tunjuk dia punya gambar rajah bagi tuan-tuan mudah sikit ya. Gambar rajah berada di sini ya. Gambar rajahnya table 5 ni ya. Tuan-tuan ada buku muka surat 33. Ya, ini patutnya ustaz tunjuk ujung ya. Tapi setakat nak bagi tahu je. Nanti tuan-tuan ya tanya balik. Jadi senang je table 5 ni. I'rabul isim. Ingat balik i'rabul isim. Ya, jadi i'rab tu ialah dia punya condition dia ya. Different condition, different cases. Okey ya. Jadi kita dah jumpa tadi halatul rafa', kita panggil nominative case. Accusative dan genitive. Inilah 3 yang kita duk bincang tadi tu. Nominative, original form, accusative, perubahan dah, genitive pun ada perubahan. Ya, kita tunjuk ya satu contoh wahid. Ya, wahidun ni yang kalau contoh satu. Kalau dia tak ada tanwin, muslimun. Itu kalau nominatif ya. Di sini nampak lebih mudah faham sebab dia pakai table. Muslimun. Ya, itu nominatif lah tu. Tetapi kalau dia tak ada tanwin, dia ada alif lam, al-muslimu. Ada beza tak muslimun dengan al-muslimu? Ya. Ada beza tak Tan Sri Hasmah? Ada beza tak muslimun dengan al-muslimu? Ada beza tak? Beza apa? Particular and umum. Nanti dulu. Asma Tan Sri Hasmah. Bukan plural dengan singular ke? Bukan. Ada singular. Ni singular ni. Oh, dia singular. Nanti dulu puan-puan. Sorang-sorang. Muslimun. Singular ni. Ni dia singular ni. Semua singular ni. Apa beza muslimun tanwin dengan al-muslimu? Dua-dua singular. Beza dia apa Tan Sri? Yalah, beza tu satu tanwin, satunya alif lam. Yang tu tak payah cakap. Itu memang Tan Sri jangan mengulang benda yang sudah diketahui. Ya, macam contoh kata apa kita panggil ya, benda yang sudah diketahui sebab bila ada tanwin dengan alif lam memang dia noun. Ya, isunya ialah in terms of meaning, makna. Apa yang membezakan makna muslimun dengan al-muslimu? Beza apa tu? Apa dah? Dengan de. Minta bantuan lah. Oh, dia spesifik apa? Dengan de. General dengan spesifik. Ada dengan Ya. Jadi muslimun tu muslim. Muslim. Kalau al-muslimu de. Ya. Jadi beza. Tu beza apa tu? In English kita panggil tu beza apa tu? Beza in terms of apa? In terms of dia panggil apa tu? artikel tu yang dengan the lah tu. Definite. Yalah betul lah. Apa benda tu? The is not specific. The is very specific.
Betul lah tu. Dari segi makna betul. Apa istilah dia tuan-tuan? Itu Definite, the ni semua apa dia? definite noun, indefinite noun. Lagi, cuba lagi tuan-tuan. Tuan-tuan bagi jawapan yang tinggi tu. Bagi jawapan rendah je tuan-tuan. Itu apa tu? Dengan the tu, in English kita panggil apa tu? General and specific, khusus yang umum. Dia, Jawapan yang sama. what's the name? Dia artikel kan? Dia artikel. Artikel tuan-tuan. Artikel. Common noun. Tuan-tuan tahu dah artikel. Ya, tuan-tuan tu spesifik, tuan nak sebut itu betul, jawapannya betul. Ya, definite, indefinite betul. Tapi jawapannya dengan the tu artikel je. Artikel Artikel muslimun dengan artikel the al-muslimu. Jadi dia panggil artikel tuan-tuan. Ya, tu istilah dia. Ya, bukan artikel surat khabar, majalah apa semua tu artikel juga. Ya, jadi artikel yang membezakan dia. Jadi muslimun maknanya umum, betul. Muslimun maknanya seorang lelaki muslim, mana-mana pun boleh. Ya, mungkin Datuk Azizul muslimun, Haji Asy'ari muslimun, Haji Fuad muslimun. Ya, maknanya bila kita kata muslimun can be any muslim. Tapi kalau al-muslimu dah spesifik lah. Dia definite. Ya, maknanya kita tanya Muslim mana Ustaz? Ya, Muslim Malaysia ke? Muslim India ke? Ya, Muslim daripada Amerika ke? Dah spesifik sebab ada lelang. Itu beza artikel saja. Okey ya, itu nominatif. Faham dah? Kita pergi pada accusative. Accusative ya. Cuba tengok. Muslimun sekarang jadi apa? Musliman. Ya, musliman. Itu kalau dia lah, artikel ya. Tapi kalau dia the al-muslima. Ya, apa beza dia? Tadi dhammah, sekarang fathah. Itu je beza dia. Ya. Jadi contoh musliman dengan al-muslimah ni dia jadi apa ni tuan-tuan? Dia jadi apa sekarang? Ya. Dia accusative betul? Dia jadi apa? Dalam ayat tu, dia tu jadi apa? Berfungsi sebagai apa? Objek. Objek. Ya, itu jawapannya Ustaz nak. Okey, perfect. Ya. Kalau tadi muslimun, dia berfungsi sebagai apa? Subjek. Sebagai subjek. Ya, tuan-tuan kena ingat tu je. Taruh kat situ. Muslimun ataupun al-muslimu, dia jadi subjek. Kalau bukan subjek, kalau subjek di awal ayat, kalau di tengah ayat, tapi dia masih muslimun dengan al-muslimu, dia jadi apa? Dia berfungsi sebagai apa? Dia bukan subjek. Subjek awal ayat. Kalau di tengah-tengah ayat, dia jadi apa? Other than subjek. Satu lagi. Kita dah sebut tadi. Dia jadi apa? Predicate. Tak cerita predikat. Ustaz tak sebut predikat sekali abuk pun hari ni. Tuan-tuan jangan bawa. Tuan-tuan jangan tambah-tambah. Jangan buat bid'ah. Ustaz tak sebut pun hari ni predikat. Dua. Subjek. Dua. Ustaz sebut dua. Dua tu apa bahasa Melayu dia? Pelaku. Ya, terima kasih. Ya. Jadi apa ni? Apa kita panggil? Ya, dia punya cerita tu. Terima kasih Kak Mujita. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya kalau muslimun sentiasa dia tu subjek kalau di awal ayat, ya. Tapi kalau dia tengah-tengah ataupun dia datang selepas daripada verb, dia kita panggil dua. Kalau kita kata Muhammad, ya, Muhammad pergi ke pasar. Muhammad at the beginning, maknanya ya, itu subjek lah tu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dia Muhammad tak mesti di awal ayat. Kadang-kadang dia datang tengah-tengah. Jadi kalau tengah-tengah dia jadi dua, pelaku. Pelaku jadi juga sama, dia nominatif. Tapi kalau dia jadi subjek, ya, macam tadi kita kata, ya, saya melihat Muhammad. Itu kena kata Muhammadan. Ataupun saya melihat seorang Muslim. Tak bolehlah baca muslimun, musliman. Kalau dia ada alif lam, al-muslimah. Itu dia jadi objek. Ya, ataupun dia datang selepas partikel apa tadi? Apakah partikel yang menyebabkan baris dia jadi fathah? Tadi kita dah sebut dua. Apa partikel dia? Apa kita panggil? Partikel apa tu? Tadi kita sebut dua partikel. Fungsi dia sama. Madagaskar. Inna, anna. Inna kalau di awal ayat, anna kalau di tengah-tengah. Dua-dua penegasan, betul. Ya, tuan-tuan kena ingatlah. Kalau dia jadi objek, musliman. Kalau dia datang selepas inna atau anna, musliman juga sama. Ya, jadi muslimun sentiasa subjek dan dua.
Kalau musliman biasanya dia objek ataupun kalau dia datang selepas partikel. Sebab dalam ayat kadang-kadang musliman dia datang selepas verb. Saya melihat musliman. Sebab dia ada objek. Tapi kalau inna atau anna musliman. Bukan sebab verb, tapi sebab partikel. Partikel tu yang menyebabkan dia bertukar baris. Ya, okey, selesai. Itu accusative. Kita pergi yang terakhir, genitive. Ya, kalau muslimun nominatif, musliman accusative, muslimin genitive. Yang tu tuan-tuan kena ingat. Ya, yang atas tu tak ingat tak apa. Rafa, nasab, jar tu tak apa. Tapi buku ni kena bagi tahulah. In Arabic dia, ya, apa dia punya persamaan dia macam mana. Tapi dalam English itu tu nominatif. Nominatif dia mesti subjek. Ya, accusative objek. Genitive ada dua. Sama ada dia datang selepas partikel preposition 9 tadi. Contoh tadi ala tadi kan, ala Muhammadin. Kalau sini muslimin. Ala muslimin, ila muslimin, min muslimin. Ya, jadi semua tu kita panggil ya, dia datang selepas particle preposition. Ataupun dia jadi apa? Dalam ayat dia jadi apa? Dia jadi apa noun dia panggil? Noun jenis apa? Compound noun. Dia jadi second noun lah. Oh, second noun. Second noun. Jadi Second noun. Sebab compound noun can also be first noun. Ya, Ya, sebab dia ada first noun, second noun kan. Jadi first noun dengan kalau first noun dia nominatif lah biasanya, ya, dia domah. Tapi kalau dia second noun mesti dia kasrah, mesti dia genitif. Itu je lah ceritanya tuan-tuan. Muslimun, musliman, muslimin. Tuan-tuan dapat punya konsep, ya, dalam bentuk table ni, ya, sudahlah, dapatlah. Separuh masalah dunia selesai lah tuan-tuan. Ya, masalah Quran, masalah hadis, masalah apa selesai. Okey, apa ada soalan yang boleh Ustaz ulang atau Ustaz bantu? Silakan. Ada apa? Ya, Kak Masyita, apa nak tanya? Ataupun ya, siapa-siapalah, ya, kalau ada soalan silakan. Ya, silakan, ada apa? Ya. Ya, muslimah tu kenapa jadi mim alif? Mim alif. Muslimun. Yang mana? Yang muslimun bila dia accusative, muslimah dan musliman. Ada dua. Musliman. Musliman dan musliman. Kalau Tapi accusative, dia ada tambah alif. oh, sebab dia kalau dia objek ataupun accusative memang kena tambah alif. Automatik alif tu kena tambah. Sebab kalau tak tambah alif, dia tak boleh bagi bunyi tanwin. Tanwin fathah tak boleh. Ya, kita mesti bagi. Macam Muhammadan tadi sama. Muhammadan pun sama tambah alif. Ya. Jadi semua yang apa kita panggil yang jadi objek tu ataupun dia datang selepas daripada partikel tadi, partikel emphasis tadi, semua kena tambah alif. Musliman, mukminan, Muhammadan, rasulan, semua kena tambah alif. Alif tu memang package dia. Dia kena tambah alif. Automatik. Ya, automatik. Sebab bunyi tu, ya, berhajat kepada ditambah alif di belakang dia. Kalau muslimun kan tak ada alif. Pasal domah tak perlu alif. Tapi fathah mesti ada alif. Sebab tu kalau tak baris pun, kita kata kalau ada alif, kita dah tahu dah. Mim tu mesti fathah. Ya, dah boleh agak dah. Kalau ada alif, sebelum ni mesti fathah. Kalau ada ya, sebelum dia mesti kasrah. Kalau ada waw, sebelum dia mesti domah. Itu memang rule of thumb, tuan-tuan, dipanggil. Rule of thumb. Itu memang default dia macam tu. Ya. Okey, ada soalan lain? Maaf, saya masuk lambat tadi. Boleh repeat yang inna, anna tadi? Oh, apa ni? Apa Kak Mai kena tengok balik lah, ya. Ni, Musad 31 tadi. 31. 31, okay. Ya. Dan sebelum tu lah, Musad 30 belum kita tengok lagi. Sorry, bukan 31, 29. Sorry, 29. Okey, ya. okey. Jadi ada inna tadi, ya. Inna, ini partikel untuk emphasis. Anna juga untuk emphasis, ya. Kita dah ulang tadi. Jadi kena tengok balik video lah, ya. Jadi inna, dia partikel emphasis di awal ayat. Inna
awal ayat. Anna partikel emphasis tapi di tengah ayat. Ya. Kesan dia kepada noun tetap sama. Inna Allaha. Innallaha. Anna annallaha juga, ya. Ataupun anna Muhammadan. Cuba tengok Haji Asy'ari, cuba tengok Muhammadan. Ada alif tak kat belakang? Ada. Ada alif. Ya. Okey, silakan yang lain. Ya, kita pakai table ni lebih mudah faham lah. Ya, walaupun table ni dah duduk di muka surat 33, patutnya ni dah hujung ni kesimpulan ya. Tapi senang nak tengok dia punya perbezaan antara muslimun nominatif, musliman accusative dan muslimin genitif ya. Tiga tuan-tuan dia takkan pergi tempat lain. Kalau kita tak tahu baris, tiba-tiba je ya, tak tengok datang satu perkataan Muhammad, kita tak tahu nak baris apa, Muhammadun. Terus saja Muhammadun. Sebab apa kita kena bariskan dia Muhammadun? Pasal apa domah? Pasal domah itu merupakan original form. Ya, ni kita dah highlight ni, original form. Ya, tadi Ustaz bagi nasyid ya kan? Nasyid Raihan tadi. Ya, lagu nasyid Raihan tu Allahu. Pasal apa Allahu? That is the original form. Ya, original form. Tuan-tuan jangan lari. Ya, jangan lari daripada original form. Original dia. Ya. Yang tambah-tambah ni tuan-tuan dia tak original dah. Ya. Ya. Kita tengok kan. Sebab tu dia ada original recipe tuan-tuan. Dia takkan pergi tempat lain. Ya, lepas tu kan nanti baru tambah. Ya, sebab tu ada orang makan apa kita panggil makan dodol, dia nak original je. Dia tak nak tambah durian, tambah strawberry, tambah apa boleh, ya, tapi tak original lah. Ya, jadi bila dia makan, oh this is not original, this is accusative dia kata. Oh this is genitive, meaning it is not original. Ya, tuan-tuan faham tak? Ustaz buat lawak tu, tapi tuan-tuan tak ketawa pun, ya. Boleh dapat. Ya, okey. Tuan-tuan ketawa tapi tuan-tuan mute kan? Tak dengar. Ada soalan? Silakan. Ya. Apa macam nak tanya tu, ya. Ini apa rohani ni Datin rohani ke? Siapa ni? Minta maaf tanya. Bukan. Kalau rohani dia ROHANNI. Oh ada double ya. Ni rohani mana ya? Sekadar tanya. Tak apa, tak payah tunjuk muka. Tak nak tahu je. Ni rohani mana ya? Ada siapa-siapa kenal sebab yang punya diri tak nak jawab ya. Ada siapa-siapa kenal nanti bagi tahu Ustaz ya. Okey, ya. Lain soalan silakan. Ada apa, tuan-tuan? Ya, silakan. Kak Adila, ya. Datuk Azizul ada soalan apa-apa? Silakan. Haji Jalani ada apa Haji? Ya, Haji Jalani ada soalan? Ada soalan Ustaz. Boleh faham ya? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Salam Ustaz. Sebutkan tiga kes tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak Ustaz tunjukkan a very simple ayat untuk membezakan original form, change form 1 and change form 2. Very simple ayat. Kita tunjuk muka surat 29. 29 tadi, ya. Muka surat 29 tadi dah tunjuk. Syahadah saja, ya. Syahadah. Ya, contoh ya, kita tengok. Ya. Kita kata Muhammadun pun ya Rasulullah. Muhammad itu kalau Ustaz terjemah ya, kita ambil ayat ni. Ya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah seorang pesuruh Allah. Ya. Itu contoh yang mudah lah. Muhammad itu adalah seorang Rasul Allah, pesuruh Allah lah. Jadi Muhammadun tu dia jadi subjek. Ya, pasal dia duduk di awal ayat. At the beginning of the sentence, noun tu usually that noun is called subject. Ya, that subject Muhammadun tu itulah original form. Ya, pasal apa? Macam mana kita tahu dia punya baris? Original form is the tanwin at the end tu. Muhammadun. Ya, this is original form. Boleh ya? Okey. Tetapi ya,
Kalau kita mulakan ayat tu dengan apa contoh, ya, macam ni, asyhadu anna Muhammadan. Ya, kita ambil Muhammad ya sebagai contoh. Asyhadu anna Muhammadan. Ya, aku bersaksi, asyhadu, aku bersaksi. Anna bahawasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Makna sama. Ya, aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu. Makna bahasa Melayu dia sama. Tapi dari segi bahasa Arab, ya, dia bukan lagi subjek. Kalau Muhammadun, itu subjek. Tapi kalau Muhammadan, dia tak jadi subjek lah. Ya, sebab dia punya original form dah bertukar. From Muhammadun to Muhammadan. Ya, tambah alif pula lagi. Ya, this is not original. Ya, this is a change case. Ya, kita panggil dia nominatif tadi. Ya, fathah. Okey, bila dia jadi genitif, ya, bila dia datang selepas Allah. Contohnya Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak perasan sebab kita wakaf Allahumma salli ala Muhammad. Cuba bunyikan Allahumma salli ala Muhammadin. Okey. Now bila kita pronounce dia sebagai Muhammadin baru kita tahu. Okey. Muhammadin ya, pasal apa tak Muhammadun? Pasal dia bukan subjek. Dia bukan original form. Pasal apa tak baca Muhammadan? Tak boleh. Sebab Muhammadan dia datang selepas partikel anna ataupun dia jadi objek. Muhammadin dia datang selepas 9 preposition. Ya, min, ila, an, ala, fi, ka, bili, semua tu. Ada 9 semua Muhammadin. Itulah contoh dia. Ya. Contoh ayat apa lagi ya? Kalau kita kata apa kita panggil ya, ayat-ayat yang ada objek ya, yang ada objek senanglah. Ya, saya melihat Muhammad tu Muhammadan. Ya, Muhammad seorang rasul, ya, Muhammad. Bahasa Melayu tak nampak. Pasal kita tak ada bunyikan dia. Muhammad seorang rasul. Saya tengok Muhammad, ya. Saya berjalan bersama Muhammad. Kan tak ada beza. Tapi kalau dia letak dalam bahasa Arab, bagi dia tanwin, maka baru kita tahu fathah, dhammah dan kasrah. Boleh tak apa ni faham? Ya, yang bertanya. Faham, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lain? Silakan soalan. Ya, sebab tengok ada baru masuk ni ya. Jumlah dah bertambah. Ada apa nak tanya? Silakan perempuan. Ya. Kak Masyitah ada apa? Ya, apa ni? Haji Megat ada apa? Ada apa? Ada, tak ada? Diam tu tak ada maknanya. Tapi tuan-tuan, kalau ada tolong tanya. Sebab jangan kita nanti dah masuk muka surat yang seterusnya tuan-tuan baru nak tanya balik. Jadi bila ada peluang tu tanya. Okey ya, yang pertama selesai. Ya, yang wahidun, yang singular selesai. Kita pindah kepada dual pula, dual. Ya, musanna kita panggil. Buku ni dia guna tasniah. Ustaz tak setuju. Ya, tak berapa setuju. Kita biasa guna musanna. Ya, yang belajar bahasa Arab. Yang tak belajar bahasa Arab, kita panggil dual saja. Ya, sebab in English, biasa kita ada singular and plural. Tapi in Arabic, ya, we have singular, dual and plural. Ya, jadi ada tambah satu lagi. Kalau singular, muslimun. Ni, ya, ni kita fokus pada nominatif dulu, ya. Jangan pergi akusatif dengan genitif. Muslimun, original form. Ya. Tapi kalau dia dual, kita tak boleh baca dengan dhammah. Ya, muslimun tak boleh. Muslimani. Maknanya tuan-tuan kena tambah alif nun dekat belakang. Inilah beza dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ya, pasal dia ada alif nun dekat belakang. English kita tambah s saja. Ya, kita kata muslimun. A Muslim. Two Muslims. Ya, ada s. Ya, tapi s tu two pun Muslims, ya, 3 pun Muslim, ya, 4 pun Muslim, 100 pun Muslim aja, tambah S saja. Bahasa Arab tak boleh. Kalau tambah kalau dua orang saja tambah alif nun di belakang, muslimani. From muslimun jadi muslimani. Mana hilang tanwin tu? Sebab bila dah datang alif, macam mana nak ada tanwin? Tak boleh lah. Boleh Ustaz, musliman ada alif. Itu kalau alif, tambah nun pula kat belakang, tak boleh. Kalau tambah alif saja masih boleh tanwin, musliman. Tapi kalau alif dengan nun, ya, kita tambah dua huruf, alif dan nun. Jadi tanwin tu automatik hilang. Macam mana letak tanwin? Tak boleh. Ya, boleh tak muslimanun? Tak ada muslimanun. Ya, muslimani. Jadi tuan-tuan kena terima
Bila dia dual, baris dia alif nun di belakang. Muslimani. Muslimani. Sentiasa muslimani. Kalau dia nominatif, original form. Jadi untuk singular, the original form adalah tanwin domah. Tapi kalau untuk dual, the original form is muslimani. Kena tambah alif nun dekat belakang dan barisnya di bawah kasrah. Dia tak jadi muslimanu, muslimana, tak ada. Dia sentiasa muslimani. Maknanya dia sudah jadi abnormal noun. Kalau muslimun, ya, itu normal. Boleh baca 3 cara. Muslimani, ya, jadi tak boleh baca 3. Dia boleh baca tapi tak boleh 3 cara dah. Ya, nanti kita akan tengok. Buat masa ni tuan-tuan terima dulu alif nun dan nun tu kasrah. Ada soalan untuk ya dual dan original form nominatif. Ada soalan? Ada apa nak tanya? Tak ada soalan. Muslimain ni pergi. Ya. Sebab kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh faham betul-betul. Kalau tuan-tuan tak ada soalan, Ustaz kena move on. Ya, Muslimain ni. Ya. Macam kita lah kan. Kita suka kat seorang budak. Kita orang lelaki. Suka kat seorang perempuan. Kita pun cakap. Kita kata, I suka kat you. Dia diam je. Ya, macam mana I nak rapat dengan you? Ya? Macam mana I nak approach? Macam mana dia buat tak tahu. Ya? Bila buat tak tahu, ya, kita bagi bunga pun dia buang, kita bagi kad pun dia buang, tong sampah. Maknanya tak suka. Bila tak suka, move on je lah, cari orang lain. Ya. Belajar macam tu lah. Jadi Ustaz, bila Ustaz tanya, tuan-tuan tak jawab, Ustaz kena terus bergerak ke hadapan. Yang Ustaz bimbang, tuan-tuan tertinggal kat belakang. Itu yang Ustaz bimbang. Ya. Sebab tu kita ulang-ulang banyak kali. Okey, muslimah ni. Apa soalan nak tanya? Haji Jalani, muslimah ni. Apa soalan nak tanya? Apa yang Haji Jalani tak faham pada muslimah ni tu, tak faham kat mana? Ya. Apa ni Tan Sri Hasmah tak faham kat mana muslimah ni tu? Muslimah ni macam Ustaz kata tu muslim ya, dua muslim. Ya. Al-muslimah ni ialah bila kita kata the two brothers muslim kan? Kalau al-muslimah beza dengan beza kat sini tak boleh lah, tak boleh tak lah. boleh, dia sebab dual. Mana ada tak boleh. Kat sini tuan-tuan boleh masukkan makna apa kita panggil ya, makna umum ya, dua orang muslim. Al-muslimah ni dah fokus dah definite dah spesifik sebab ada alif lam ya. Kat sini kita tak boleh gunakan the tu masih boleh. Al-muslimah ni the lah. Dua-dua tapi kalau jadi memang tak boleh ya, tapi kita faham muslimah ni mana-mana muslim Malaysia, dua orang muslim Malaysia, dua orang muslim Cina boleh. Tapi kalau al-muslimah ni dia dah spesifik ya, kerana ada alif lam di depan. Alif lam tu memang menunjukkan kepada spesifik dah, menunjukkan khusus kepada sesuatu ya. Okey, bagus ya. Apa ni Tan Sri? Okey, orang lain ada apa ya? Tak ada terus ke muslimah ini dah berubah dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak dapat muslimah ni, tiba-tiba masuk muslimah ini, tuan-tuan akan jadi pening pula. Ya, sebab tu kena gigit ya, ilmu ni kena gigit, kena bagi ya, memang particular attention kena bagi ya, muslimah ini. Cuba tengok apa yang berubah antara muslimah ni dengan muslimah ini. Apa ni, apa Tan Sri, apa yang berubah? Antara nominatif dengan akusatif. Satu daripada alif, setiap alif nun dalam nominatif tu alif nun, tapi dalam akusatif tu jadi ya nun. Ya nun. Okey. Yang lain kekal sama kan? Ya, lain sama. Dia ada alif nun jadi ya nun ya. Kalau yang ada alif lam sama juga. Ya. Tadi al-muslimani ni al-muslimani ya, nominatif. Sekarang jadi al-muslimaini, ada ya nun ya. Al-muslimaini ya. Dia letak dia punya transliteration dia, muslimai ni. Ini bukan muslimin ya, bukan muslimin, bukan nama tempat ni main ya. Jadi itu dia punya bunyi dia, al-muslimaini. Tapi cuba tengok baris dia masih bawah. Al-muslimani nun kasrah, al-muslimah ini nun kasrah juga. Tak ada beza tuan-tuan.
Ya, tak ada beza. Okey, ya, boleh. Jadi itu akuzatif. Akuzatif ni tadi dia fungsi dalam ayat dia jadi apa? Jadi apa Haji Jalani? Ya, fungsi muslimah ini dia berfungsi sebagai apa tu? Dalam ayat Fungsi sebagai dual, Ustaz. sebagai apa? Dual tu fungsi. Dual tu jumlah dia. Fungsi. Yes, fungsi sebagai subjek. Mana subjek? Nampak tak tuan-tuan? Ya, maknanya tuan-tuan tak dapat muslimah ni tadi. Kalau tuan-tuan jawab muslimah ini tu subjek, tak betul lah. Objek. Muslimah ini tu jadi apa? Objek. Objek tuan-tuan. Objek. Jauh beza subjek dengan objek tuan-tuan. Subjek tu yang menumbuk. Objek tu yang kena tumbuk. Tuan-tuan, ya, subjek orang yang menumbuk. Ya. Objek yang kena tumbuk. Subjek yang makan, objek yang kena makan. Ya. Boleh ya? Jadi Boleh, tuan-tuan insyaAllah. jangan tertukar. Jangan tertukar Haji Jalani. Ya, Ustaz. Okey, muslimah ini. Yang sedikit keliru ya ialah dia punya genitive case dia. Genitive case. Tu tengok genitive. Genitive case. Ada beza tak? Ya, Kak Maimunah, ya. Akuzatif dengan genitive untuk dual ada beza tak? Dia punya bentuk dia. Ada beza ke tak ada? Accusative and apa tadi Ustaz? Sebelah-sebelah je lah. Dia kan tiga tu. Satu alif, satu ya nun. Satu alif nun dengan Ada. Itu nominatif dengan akuzatif Kak Mai. Kak Mai dengar soalan. Sama. Antara akuzatif dengan tak apa, ya Kak Mai. Antara akuzatif dengan genitive tu apa beza dia? Beza. Bukan dengan nominatif. Bukan nominatif. Ada Nominatif beza dah selesai dah. sama dia. muslimina ya nun. Mana muslimina? Akak dah pergi plural ni. We are Tak, tak. still on dual. Dual. Sama dengan tu. Accusative dengan genitive sama. Cuba bunyikan. Bunyi balik. Bunyikan dia. Lima Yang Mus- akuzatif dengan genitif. Muslimaini al-muslimain. Sama. For musanna. Maknanya kita tak boleh nak bezakan antara akuzatif dengan genitif, melainkan kita kena tengok ayat tu. Ya. Ya, konteks of the ayat tu dia, ya, yang akan membezakan. Kalau dia jadi subjek, ya, kita kata Muhammad telah menumbuk dua orang Muslim. Itu, ya, kita tahu muslimah Objek. ini tu jadi objek. Ya, jadi objek. Tapi kalau saya berjalan dengan dua orang Muslim, saya berjalan dengan, ya, maknanya, ya, saya kata saya berjalan. Marar tu saya berjalan. Ya, ma'a bersama. Ada ma'a. Ma'a tu apa? Particle preposition. Particle preposition. Bila dia particle preposition, sebenarnya muslimain juga. Tapi dia bukan objek. Dia jadi apa tu? Saya berjalan dengan bersama, ya, dua orang Muslim. Dua orang Muslim tu jadi apa kat situ? Apa fungsi dia sekarang? Dia jadi apa? Genetik. Genitive. Tak. Genetif tu keadaan dia. Fungsi dia. Jalan bersama. Macam tadi dia fungsi sebagai fungsi. Tuan-tuan kena faham ni. Fungsi itu subjek. Dia jadi apa? Masa jadi subjek, jadi objek. Ya. Keadaan dia nominatif. Tuan-tuan kena faham ni. Ni atas ni, Ustaz ulang balik. Nominatif case ni, ya. Yang kolom 1 2 3 ni. Ya, bukan yang ni, daripada kiri ni. Kolom 1 2 3 ni, ya. Nominative case, accusative case, genitive ni. Ini semua keadaan dia. Okay. Case ni maknanya keadaan ni bukan case mahkamah tu. Ya, first case, second case, third case, bukan. Ya, case yang kita maksudkan dekat sini ialah condition. Keadaan dia, ya. Nanti tuan-tuan tanya, pasal apa lah ustaz namakan dia? Bukan ustaz yang namakan. Ini memang istilah yang digunakan dalam grammar. Tuan-tuan kena terimalah, ya. The case here bukannya court case, ya. Nominative case ni mana? Nominative condition, keadaan dia tu. Itu yang bahasa Arab panggil halah tu, halah. Ya. Macam mana hal kamu, kan orang Melayu kata kan? Ya. Macam mana hal kamu sekarang? Ya, keadaan kamu. How's your condition now? Condition
Condition tu hal lah. Ya, nominative case meaning nominative punya condition. Accusative condition. Genitive condition. Jadi kalau Ustaz tanya, ya, apakah condition dia? Apakah case dia? Nominative, accusative, genitive. Tapi kalau apakah fungsi dia? Dia jadi apa dalam ayat? Kalau dia nominative tu, jadi subjek. Jadi dua. Kalau dia accusative, dia jadi apa? Dia jadi objek ataupun dia datang selepas partikel inna, anna tadi. Ya, emphasis. Sekarang ni genitive, ya. Jadi genitive tu memang keadaan dia, ya. Tapi dia berfungsi sebagai apa tu? Genitive tu. Noun after preposition. Dia jadi second noun ataupun noun yang datang selepas preposition. Macam itulah tuan-tuan. Ya, sebab Arabic ni dia very specific tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tak boleh kata nominative, accusative, genitive saja. Fungsi dia bukan fungsi. Nominative is not the function. Nominative is the condition. Ya, condition tuan-tuan. Tapi kalau kita kata dia punya function, ya, it function as what? Ya, kalau dia nominative, macam kita kata muslimun, it functions as a subject. Ya, it function as a doer. Itu function dia. Ya, dia berfungsi sebagai subjek. Contoh, Ahmad bermain bola. Ahmad tu apa fungsi dia? Ahmad sebagai subjek. Ya, dia sebagai subjek. Memanglah, ya. Ustaz tak campur tau. Predikat Ustaz tak cerita. Tuan-tuan jangan tambah dulu. Ya. Kita fokus pada yang subjek, objek tu dulu. Ya, predikat tu nanti dulu. Sebab bila tuan-tuan dah faham objek, second noun, first noun, ya. When it comes after preposition, bila tuan-tuan dah dapat tu, baru kita cerita subjek and predicate. Predikat tak cerita lagi ni. Kita baru cerita subjek saja supaya tuan-tuan tak keliru. Pasal Ustaz tahu, ya, bila kita sebut subjek, tuan-tuan akan sebut predikat, betul lah. Ya, tapi in order to understand, ya, the predicate, ya, tuan-tuan kena tahu dulu dia objek ke, ya, dia second noun ke, ya, dia datang selepas preposition ke, dia datang selepas inna, anna ke, macam tu. Ya, biar dulu predikat tu. Okey, ya. Muslimani, dual, ya, ulang balik dual. Muslimani dia dual tetapi nominatif. Muslimaini ya'nun, ya, ya'nun, ya. Dia boleh jadi accusative, dia juga boleh jadi genitive. Yang ini yang sedikit mengelirukan. Pasal dia tak ada beza. Ya, kalau macam tadi, accusative untuk singular kan. Accusative dia musliman. Kalau dia genitive muslimin, senang beza. Ya, untuk singular senang. Muslimun dhammah fathah tanwin dhammah. Musliman tanwin fathah. Muslimin tanwin kasrah. Ya, senang nak beza. Kalau dia singular, masuk dual sikit ada susah. Terutamanya nak membezakan antara accusative condition dengan genitive condition. Itu yang membezakan. Ya, macam mana nak bezakan? Kita tengok ayat lah. Kalau dia jadi subjek, ya, jadi subjek aja, ya, maknanya dia accusative lah tu. Tapi bunyi dia muslimain. Kalau dia jadi second noun atau datang selepas preposition 9 tu, ya, particle preposition. Bila Ustaz sebut preposition, fahamlah dia particle lah tu. Ya. All, ya, prepositions, ya, all the 9 prepositions are particle. But not all particles are preposition. Tuan-tuan kena faham. Particle tu general term. Ya, sebab particle, bawah particle tu ada preposition, ya, ada apa kita panggil, ya, ada question mark, ya, ada apa kita panggil, ya, ada apa lagi? Sentence connector, ada apa lagi, ya, istilah dia, ada particle yang berbentuk emphasis, ya, ada juga yang bentuk confirmation, particle of confirmation, berbelah-belah lagi. Ya, semua tu partikel. Tetapi bukan semua partikel tu preposition. Dan bukan semua partikel tu adalah sentence connector, bukan. Jadi tuan-tuan kena bezakan, ya, kena belajar membezakan. Okey. Ada apa-apa tuan-tuan yang nak Ustaz ulang balik ataupun Ustaz bagi apa? Bagi contoh ke bagi apa? Ya, silakan. Ada apa nak faham? Ada apa yang Ustaz boleh bantu? Ya, anything that I can do. Ya. Within my capacity and capability lah, ya, dah tentulah. Tuan-tuan jangan, ya, tanya benda-benda yang luar biasa, mungkin Ustaz tak boleh jawab lah, ya.
Siapa lagi? Puan Sri ada apa? Puan Sri Insun kalau ada soalan. Nak ulang, Ustaz ulang mana-mana ke? Ada apa-apa? Silakan. Ya. Yang saya tanya Ustaz. Ya. Yang Silakan. di Mina tu, Muslimina tu, yang lelaki perempuan sama Ustaz. Muslimina mana ni? Muslimai ni. Yang lelaki yang sebelah kanan Semua lelaki ni. Tak semua lelaki. Semua lelaki. Ini tak cerita perempuan lagi ni. Ini semua masculine. Masculine semua. Okey. Semua masculine. Yang singular pun masculine, dual pun masculine, plural pun masculine. Ini tak masuk feminin. Belum feminin. Belum. Ya, semua ni kat ujung kalau tuan-tuan nampak ni, kat ujung ni dekat kolom nombor 1 ni dia tulis gender. Gender, jeans, gender. Dia tulis MASC, masculine lah ni. Bawah tu feminin. Bawah ni baru apa ni feminin. Tapi Ustaz tak nak masuk feminin tu dulu. Nak bagi tuan-tuan gigit dulu yang singular, dual, plural untuk masculine dulu. Kita jangan campur. Tuan-tuan gigit dia betul-betul dulu. Ya, gigit dengan geraham yang paling belakang seperti mana dalam hadis. Nabi kata kamu gigit agama ni, Islam ni, ilmu ni dengan gigi geraham yang paling belakang. Maknanya gigit betul-betul tuan-tuan. Ya, jangan gigit-gigit kita kata saja-saja, tak boleh. Nanti terlepas. Kena gigit betul-betul bagi faham sungguh, ya. Sebab tu Ustaz tak mau masuk ke yang feminin dulu, ya. Masuk masculine dulu tuan-tuan. Boleh ya? Okey. Boleh? Yang nombor 2, ya. Dual dah ya. Kalau dual sudah, kita kena pergi yang nombor 3 lah pula. Sebelum Ustaz masuk nombor 3, Ustaz bagi peluang lagi kalau nak tanya apa-apa. Ya, tuan-tuan nanti tanya. Same as CF1. CF1 ni apa? Change form 1. Ya, sama. Ya, maknanya change form 2 sama dengan change form 1 sama. Ya, tak payahlah. Ya, accusative dengan genitive sama. Sudahlah, senang. Ya, accusative dengan genitive untuk dual tak ada beza. Muslimah ini sama. Ya, tak ada beza. Muslimah ini juga. Ya. Yang menariknya untuk plural, ya, accusative dengan genitive sama juga, sama. Kalau yang dual, muslimah ini kan, ni dual ni. Muslimah ini. Ni Ustaz bagi yang apa kita panggil yang tak ada alif, ya, yang tak ada alif lam. Kalau dia plural, muslimina. Tu baru kita jumpa, ya. Kita jumpa selalu muslimina. Ya. Ya. Kita jumpa muslimina tu. Jadi kalau muslimina tu senanglah. Ya, muslimina. Kita selalu jumpa, ya. Muslimin dan muslimat panjang, ya. Muslimin, kalau ada ya nun panjanglah. Muslimin dan muslimat. Tapi dia tak ada muslimat lagi. Kita cerita muslimin je dulu. Ya, muslimina untuk accusative, untuk genitive sama muslimina juga. Sama, ya. Yang bezanya hanyalah plural untuk nominatif, ya. Tadi kalau dual muslimani. Kalau untuk plural muslimuna. Itu yang banyak jumpa tu kafiruna. Ya, dalam Quran banyak munafiquna, kafiruna, ya, jahiluna. Semua tu bentuk-bentuk waw nun dekat belakang. Kalau waw nun dekat belakang original form lah tu. Bila dia original form, ya, apa dia punya condition? Condition dia nominatif. Ya. Fungsi dia apa fungsi? Kalau dia al-muslimun dia berfungsi sebagai apa? 2. Ya, yang pertama 2 itulah. Yang kedua apa? Dia sebagai subjek. Tak ada benda lain tuan-tuan. Ya, itu je lah yang kita ulang-ulang. Tak subjek 2, tak 2 subjek. Memang tu je lah. Ya. Kalau dia accusative, kadang-kadang dia apa? Kadang-kadang dia jadi objek. Objek lah biasanya. Tapi kadang-kadang dia datang selepas inna, selepas anna. Ya, inna anna tu. Inna di awal ayat, anna di tengah ayat. Dia pun akan jadi accusative juga. So, condition dia accusative. Tapi tak mesti dia objek. Macam kita kata nominatif kan? Dia either or. Sama ada dia jadi subjek, ya, muslimuna subjek, ataupun dia 2. Kalau di awal ayat, muslimun subjek. Kalau di tengah-tengah ayat, dia biasa jadi 2. Tapi tetap nominatif juga. Jadi nominatif tu condition dia saja.
Tapi function dia apa? Function dia boleh dua, dia boleh apa ni subjek. Jadi tuan-tuan kena bezakan antara apakah fungsi dia, ya, dan apakah keadaan dia. Keadaan dia, sakit ke dia, ya, apa ni, demam ke, sesama ke, itu keadaan dia lah. Ya, tetapi fungsi dia sebagai apa? Ya, fungsi dia sebagai pelaku dua, sebagai subjek, ya, tu dia punya fungsi dia. Okey tuan-tuan, ya, itulah cerita habislah. Plural pun dah cerita. Apa soalan? Silakan. Kalau tuan-tuan nak singular, muslimun. Nak dual, ya, muslimani. Kalau nak plural, okey, plural in Arabic berapa minimum? 3. Minimum 3 tuan-tuan. 3. Maknanya more than 2. More than 2 je dia dah jadi plural, ya. Sebab tu bila kita makan kurma masa nak buka puasa, kita kena makan dalam bentuk plural. Tuan-tuan jangan makan singular. Kalau tuan-tuan makan singular, dapat pahala. Dapat pahala makan kurma, tapi tak dapat pahala jumlah. Pahala ni tuan-tuan macam-macam bentuk ada. Pahala makan buah tu, pahala apa ni jumlah, ya, pahala apa lagi kita kata, ya, pahala jenis dia, ajwah ke, ya, ambar ke apa ke, tu macam-macam pahala dapat. Jadi nak dapat pahala yang solid, tuan-tuan kena makan 3 biji. 3 biji tu plural, ya. Jadi janganlah makan 2, ya, sebab sunnahnya kena makan dalam bentuk ganjil tetapi plural. Tuan-tuan jangan kata Ustaz satu pun ganjil. Tak. Dia bukan apa ni, apa kita panggil? Dia odd number tapi dia bukan singular. Dia odd number tapi plural. Ya, plural. Mana plural minimum berapa? 3 lah. Ya, 3 biji. Siapa yang makan, siapa yang berbuka puasa, apabila dalam hadis, apabila seseorang tu nak buka puasa, maka hendaklah, ya, dia berbuka dengan 3 biji kurma basah. Kurma basah is rutab. Kalau dia tidak bertemu dengan rutab, maka hendaklah dia makan 3 biji kurma kering. Kurma kering tu tamar. Kalau dia tidak bertemu dengan rutab dan tamar, maka hendaklah dia menghirup, ya, 3 teguk air. 3 juga tuan-tuan. Maknanya dia mesti odd number, tapi odd number plural, bukan odd number singular. Ya, cuba tuan-tuan tengok dalam hadis, ya. Macam kita basuh tangan 3 kali. Ya, kita kumur-kumur 3 kali. Ya, basuh muka 3 kali. Pasal apa 3 kali? Sebab memang, ya, 3 kali ni Allah suka. Nabi bagi tahu Allah suka. Bila Allah suka, pahala besar lah tuan-tuan. Ya, mudah-mudah je dapat pahala. Ya, macam tu cerita dia. Okey, ya, selesai. Apa nak tanya tuan-tuan? Apa nak tanya? Apa yang Ustaz boleh bantu? Ya. Jadi kalau kita nak masuk yang feminin, Ustaz tak payah. Tuan-tuan fahamkan dulu yang maskulin. Ya, ada apa sebelum saya nak pergi muka surat lain? Nak bagi contoh yang ni juga, ya, tapi nak bagi contoh lain. Ada apa sebelum kita pergi tempat lain? Silakan. Ya. Ada 50 jamaah ni, ya. Sebahagian Ustaz tak kenal, ya, ya. Boleh tanya je, tak ada apa. Soalan silakan. Tak ada, ya, tak ada. Tak ada, ya. Okey, tak ada, kita tengok ni semua ni. Ya, dia panggil apa ni, tasniah tadi, ya. Ni tasniah ni maknanya musanna lah, dual, ya. Change of i'rab, ya, with letter. Maknanya dia berubah dengan letter. Letter tu apa? Alif, nun, waw, tu letter lah, ya. Macam contoh, ya. Macam ni, ya. Macam muslimun ni, dia letter dia tak berubah. Mim tu tak berubah. Ya, cuma dia ada penambahan. Kalau dia akusatif ada penambahan. Tapi secara umum mim tu tetap kekal. Ya, mim kekal, mim kekal. Tapi kalau untuk dual dan apa ni plural, dia ada perubahan dari segi huruf. Ya, nak kata 2 kena ada alif nun. Kalau nak kata ramai 3 atau lebih ada waw nun. Jadi sebab tu di sini disebut change of i'rab with letter. The change of i'rab with letter is effected in the following 2 categories. Ya, hanya 2 kategori saja. Kategori dual dan satu lagi kategori plural. Ya, kita tengok dual. Both masculine and feminine, dua-dua, lelaki perempuan, ya, jantina, dua-dua ni are change with letter. Muslimani. Maknanya 2 Muslim men.
ya, two Muslims, ya, kalau tambah s, which is the original or nominative case. Original meaning nominative lah, is changed to muslimah ini, tukar, ya. Ingat tadi kalau muslimah ni itu nominatif, tapi kalau muslimah ini dia representing both. Tuan-tuan tolong mute, ya. Siapa tu? Cik Sapiah kita tolong mute. Representing both the accusative and the genitive form. In this case, ya, inilah alif, ya, alif nun tadi, bukan hamzah nun, ya. Salah ni, ya. Alif nun ni. Ya, bukan hamzah, bukan, ya. Is changed to ya nun. Ya, muslimah ni, satu lagi muslimah ini. Ya, muslimah ni alif tak ada hamzah. Ya. Jadi feminin kita biarkan dulu, ya. Feminin biarkan dulu. Puan Sapiah, tolong mute. Apa ambil apa punya mas? Sofia, jangan ambil. Sofia, pergi simpan balik dekat freezer. Go. Siapa boleh tolong mute kan? Apa tak ada untuk tolong? Tuan-tuan ada soalan? Silakan. Tak tahu nama tak ada kat sini. Nak mute kamu tak boleh. Host boleh mute kan? Tapi dia host. Masalah dia lah. Tapi Ustaz tak nampak nama tu. Tak nampak nama tu. Ikut pada alfabet tu tak nampak pula. Oh, dah mute dah. Tak mute ni. Tak mute. Sapiah ya? Oh, dah mute dah. Tapi tak nampak nama lagi. dia. Dah buka balik. Tak, dia tak perasan tu. Ustaz sebut nama dia pun dia tak perasan. Takut dia pakai nama cucu, ya. Jadi bila pakai nama cucu tu, kita duk panggil nama dia, dia tak peduli, ya. Ya, sebab pakai cucu punya kan. Nama saya bukan Sapiah, tu nama cucu saya, so dia buat tak tahu je dia. Puan Hasmah. Ya, salah? Okey. Ya. Ada Tan Sri, ada soalan apa? Silakan. Tak ada. Siapa tak panggil saya tadi? Kalau tak ada, selesailah. Itulah cerita dia. Ya. Condition dia. Ya. Jadi dua sudah. Ya. Jadi kita, apa lagi contoh-contoh ni? Ada banyak lah. Ya. Ni contoh-contoh lain lah. Ya. Ni contoh dia. Ni didekatkan. All singular noun ni. Ya. Jadi all singular noun, masculine atau feminin lah. Kita pergi masculine saja. Ya. Muslimun, musliman, muslimin. Itu tadilah. Muslimun. Ya, condition dia nominatif. Musliman, accusative. Muslimin, genitive. Apa fungsi dia? Muslimun, subjek atau dua. Ya, musliman, objek lah biasanya. Muslimin, dia jadi second noun. Ataupun dia datang selepas preposition. The nine preposition. Ya, preposition. Ya, particle of preposition. Ya, particle dia particle of what? Particle of preposition. Particle of apa kita panggil question ke, particle of confirmation ataupun apa ni tadi kita panggil, ya, dia punya emphasis dan sebagainya. Jadi kalau dia alif lam, ya, alif lam sama juga, cuma dia tak ada tanwin lah. Al-muslimu, kan, al-muslimu tak ada tanwin. Ya, pasal tak ada tanwin sebab ada alif lam depan, mana boleh ada tanwin. Jadi kalau al-muslimah pun tak ada tanwin. Sebab apa tak ada tanwin? Dia alif lam. Tapi barisnya bertukar. Al-muslimu, ya, untuk nominatif, al-muslimah untuk akusatif, al-muslimi untuk genitif. Sama je lah. Benda yang sama juga. Ya, kita mengulang benda yang sama. Okey, ya. Ustaz tak tengok yang feminin, ya. Okey. Kalau kita jumpa macam broken plural ke apa, ya, masculine. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Sama juga. Ya, kalau dia sini rijalun, ya, ni kalau yang apa kita panggil, ya, yang tak ada alif lam, rijalun, ya, rijalan, ya, rijalan kena tambah alif lah kat belakang, ya, macam musliman kena tambah alif selepas mim, kalau rijalan tambah alif juga. Tapi kalau tak ada, kalau dia bukan kalau dia bukan tanwin fathah, tak perlulah ada lam, ya, tak perlu ada alif, sorry. Rijalun. Rijal
rijalin. Tapi kalau rijalan kena tambah alif. Ya, bentuknya dah bertambah kan? Rijal. Ya, ra, jim, alif, lam. Ya. Tapi kalau rijal, ra, jim, alif, lam, alif. Tambah alif kat belakang. Okey, boleh Ada soalan silakan. Kalau ada. Tak ada Ustaz. Tak ada ya. Okey. Kalau tak ada kita call it a day je lah. Ya, habislah. Tak ada soalan apa-apa. Jadi kalau orang tanya kita cerita apa hari ni? Hari ni kita cerita tentang i'rab of noun. Ingat balik macam mana sebutan tadi? I'rab i'rabulismi. Ya, i'rabulismi. Alif lam tu macam tak wujud. Ya, alif lam ya, sebab dia tak ada hamzah. I'rab pasal apa ada bunyi pasal ada hamzah di bawah. Hamzah tu yang menentukan bunyi dia. I'rab. Ya, kalau hamzah tu duduk atas, dia boleh jadi u'rab ataupun a'rab, tak ada. Ya, yang ada hanya baris bawah. I'rab panjang. I'rabulismi. Jangan baca i'rabul ismi, salah. Ya, i'rabulismi. Ya, orang Arab pun kadang buat salah sebab dia pun tak belajar grammar juga. Ya, sebab bahasa tu itu mother tongue dia kan. Ya, tapi kadang disebut salah. Ya. The i'rab of word is a peculiar characteristic. Ya, ini hanya pada dalam bahasa Arab, bahasa lain tak ada. Ya. Dan 3 keadaan dia. Kita bagi contoh tadi, ya, Muhammadun Rasulullah. Ni ayat yang paling mudah lah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah, ya, ataupun Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Muhammad jadi apa? Jadi subjek. Sebab dia duduk di awal ayat. Bila dia subjek, barisnya di mana? Original form Muhammadun. Boleh tak tukar Muhammadan? Tak boleh. Pasal dia subjek. Kalau fungsinya sebagai subjek, dia tak akan bertukar menjadi Muhammadan, Muhammadin. Tak boleh. Ya. Tapi kalau dia kekal, ya, dia jadi objek, barulah boleh tukar. Ya. Jadi contohnya kita kata, saya melihat Muhammad dalam tidur. Ya, kita tengok Nabi dalam tidur. Ra'aitu Muhammadan. Ya, saya telah melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidur. Pasal dia jadi objek, pasal tu Muhammadan. Ya. Tapi kalau dia subjek, Muhammadun. Muhammadun seorang Nabi. Muhammadun suami kepada Khadijah. Muhammadun seorang Rasul. Muhammadun tu subjek lah tu. Ya, sebab dia di awal ayat. Okey, selesai lah. Ya. Tapi kalau saya berjalan dengan Muhammadin. Bahasa Melayu kan tak ada, tuan-tuan. Dia tak ada baris-baris macam tu. Sebab tu bahasa Melayu senang. Ya, orang Bangla 3 minggu datang Malaysia dah pandai dah cakap apa ni bahasa Melayu dah. Bahasa Arab tak boleh, tuan-tuan. Ya, tak boleh. Kita kata, awak pergi Mekah dah 10 kali, pergi haji dah 3 kali, takkan tak pandai cakap Arab? Tak pandai. Anak hantar boleh lah, tuan-tuan. Ya, roh nak suruh orang. Solat, ya, azan apa tu boleh ha. Tapi tak boleh, bahasa tak boleh, tuan-tuan. Tak dapat. Ya, sebab dia kena duduk belajar. Ya. So tujuan kita bukan nak pandai bercakap orang Arab tu, tujuan kita untuk faham Quran. That's why kelas kita panggil apa, tuan-tuan? Ya, Quranic Arabic. Maknanya Arabic for you to understand the Quran. Ya. Apa soalannya? Ya. Ya. Apa ni? Kita punya Haji Husni bagi doa. Ya, this is a doa, tuan-tuan. Ya. Ini doa. Walaupun macam bukan doa, tapi dia adalah doa. Amin ya Rabb, insyaAllah. Tuan-tuan lah. Ya. Okey, ada? Tak ada? Kalau tak ada, dah nak masuk asar. Jadi Ustaz nak minta diri dulu. Terima kasih pada Ustaz nak tanya. persatuan. Ya, ada. Kalau yang inna tu, yang baris atas tu pada noun je ke? Kalau macam inna anzalna tu? Itu inna, ya, inna anzalna. Sesungguhnya inna anzalna. Oh, inna anzalna. Panjang ke pendek inna tu? Ya, inna anzalna bukan inna anzalna. Sesungguhnya kami. Itu sesungguhnya kami. Ya, sesungguhnya kami. Baris, ini sesungguhnya. So baris yang atas tu tak ada dekat anzalna. Memang. Dia baris atas tu ada pada na. So dekat noun yang pronoun tu lah. Baris atas tu. Dekat pronoun, betul. Tapi dekat pronoun sebab dia abnormal.
Pronoun tu sebab dia abnormal kan Kak Jamalia. Ya, pronoun tu dia abnormal noun. Jadi tak nampak lah. Ya, cuma kat situ nampak macam ada kan. Inna panjang. Sesungguhnya kami, kata Allah. Kami itulah yang terkesan dengan inna tu. Pada anzalna tak. Anzalna tak terkesan dengan inna tu. Pasal inna dia memberi kesan, dia mempengaruhi noun. Ya, bukan verb. Ya, dia bukan verb. Bukan verb. Okey ya. Okey, ada lagi? Ya, sama. Silakan. Ustaz, i'rab ni tak ada terjemahan ke? Ada? Terjemahan Inggeris ke? Oh, terjemahan Inggeris ya. Kejap ya. Ada kat bawah ni. Jadi terjemahan Inggeris dia kita panggil declension dia panggil. Ya. Itulah lagi. Ni dia ya. Ni perkataan dia. Declension ya. Muka surat lagi 33. Susah. Tak pernah. Declension. Tak pernah dengar declension. Tak pernah kali dengar. declension. Melayu? Jadi tu Melayu i'rab juga. Tak ada perkataan. Lagi teruk. Tak berapa faham lah. Tak ada perkataan. Jadi itulah sebab Ustaz tak sebut declension daripada tadi tu. Ya. Jadi Ustaz takut tuan-tuan frustrated sebab tu. Ustaz sebut declension lagi. Tak pernah dengar Ustaz. First time declension. Memanglah. I'rab ni biasa tak ada dalam bahasa lain. Itu yang kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan. Bila Ustaz tak sebut tu sebenarnya tujuan dia tak nak memeningkan tuan-tuan lagi. Tak nak menambahkan uban kat rambut tu. Ya, sebab tu Ustaz diam je. Tapi dah orang tanya kita layan lah. Ya. Ustaz ada terjemahan tak untuk i'rab? Ada. Ya. Declension. Ya. Kan tambah pening kepala dah. Ya. Tapi itulah ya, kalau orang tanya kita the declension of i'rab. Declension tu dia punya baris bertukar-tukar ni lah. Ya, daripada muslimun, musliman, muslim itu kita panggil declension lah tu. Perubahan pada baris tu. Perubahan pada baris. Melayu kata perubahan pada baris. Ya, tak. Itulah sebab dia tak bahasa Melayu tak ada. Muhammad seorang rasul, Muhammad juga tak ada bunyi. Muhammadun seorang rasul, tak ada. Ya, saya bermimpi Muhammad, tak ada juga. Muhammadan tak ada. Saya berjalan bersama Muhammadin, tak ada. Bahasa Melayu senang. Tak payah pakai i'rab ni. Ya, tapi mana boleh. Quran bahasa Arab. Jadi kena belajar lah. Tak ada pilihan lah. Ya, jadi apa yang boleh kita buat? Ulang-ulang kaji. Doa banyak pada Allah supaya Allah bagi mudah faham. Ya, itu je lah. Okey tuan-tuan, terima kasih pada semua yang terlibat sama-sama. Ya. Ya, terima kasih kepada Persatuan Wanita Islam Prihatin dan semualah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Syita. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.